Okey, saya nak sharekan dengan tuan-puan ayat tunjang ataupun ayat tema kita. Ayat tunjang atau ayat tema kita pada hari ini adalah ayat 133 juzuk keempat. Okey, kalau dalam Quran di sebelah kanan ayat yang atas sekali. Okey, ayat ini saya nak ambil sebagai tema perbincangan kita untuk meneliti, untuk mengamati, untuk memperhalusi. Bismillahirrahmanirrahim. 4 lagi ayat. Maksudnya daripada ayat ini kita nak perhatikan 3 lagi ayat yang sama bentuknya, yang Allah berikan arahan, Allah berikan perintah kepada beberapa perkara tetapi dengan cara yang berbeza. 4 ayat ya, tetapi ayat tunjang dia pada ayat 133 surah Ali Imran. Saya sangat galakkan tuan-puan, yang pertama untuk ada mushaf bersama-sama, ada Quran dengan tuan-puan bersama-sama. Okey, Nu'man Bashir, terima kasih Nu'man. Saya kira kalau anak menakan saya ada ni, mak saya ada sekali lah dengan bapak saya, atau mak saya sahaja, atau mak dan bapak lah bersama-sama menonton daripada Kedah. Terima kasih mak. Tuan Bazid daripada Muar, jelas. Puan Selasiah Saari dan juga Tuan Muhammad Faiz. Baik, betul. Juzuk 4 ayat 133. Baik, jom kita perhatikan. Saya tak nafikanlah ayat Quran kesemuanya sangat seronok kalau kita pelajari ya tuan-puan. Sangat best, sangat memberi manfaat. Tetapi hari ini saya nak kongsikan 4 daripadanya yang bermula daripada ayat 133. Jom kita tengok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Saya rasa kalau tengok Sadaqallahul Azim, saya punya dekat signal phone saya tu, dia live dia tu, dia duk bergerak-gerak. Jadi tuan-puan clear tak suara saya? Harapnya clear no? Sebab dia duk berkelip-kelip. Okey, tak apalah no. Baik, ayat yang ini, ayat yang 133 ini adalah ayat tunjang kita, yang mana kita tengok bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Clear. Terima kasih Cik Atika, Puan Atika. Wadih. Taib, tamam. Tapi saya tengok je lah dekat situ. Okey, baik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah. Wasari'u. Dan bersegeralah. Ila maghfiratin, kepada keampunan. Min rabbikum, daripada Tuhanmu. Bersegeralah mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Yang mana dan mendapat syurga. Ya, wa jannatin, segeralah mendapatkan pengampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan wa jannatin, syurga, yang mana 'arduhas samawati wal ard, wa 'arduhas samawati wal ard, yang mana syurga itu seluas-luas, 'arduha, seluas-luas apa dia? As-samawati wal ard, langit dan juga bumi. U'iddat lil muttaqin, yang mana kesemua ini, ya, syurga ini yang luasnya langit dan bumi, disediakan untuk orang yang bertakwa. Terima kasih. Saya tengok Puan Marzia dah salinkan ayat tu untuk kita. Betul, ayat ini titik tolak kepada perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Okey, buat Tuan Akram Zaki. Oh, Puan Kartina Pokok Sena no? Orang kampung saya lah Pokok Sena. Puan Habibah. Baik, Puan Siti daripada Kulim. Puan Siti, Puan Salma Sungai Buloh, right. Puan Zainab Ramli juga. Baik. Baik tuan-puan. Ayat ini adalah titik tolak perbincangan kita hari ini. Yang mana kalau puan-puan tengok ayat ini
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu, wa jannatin, dan juga mendapatkan syurga, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, yang merupakan keluasannya, besarnya syurga ini seluas-luas 'arduhas samawati wal ard, langit dan juga bumi. U'iddat lil muttaqin, yang mana inilah disediakan untuk orang-orang bertakwa. Tuan-puan, Kak Tun, terima kasih Kak Tun. Waalaikumsalam. Tuan-puan, apa yang kita nak cerita hari ini adalah 4 cara Allah mengarahkan kepada kita untuk mendapatkan 4 perkara, bermula daripada ayat ini. Baik, tuan-puan, kalau kita tengok dekat sini, Allah ceritakan tentang wasari'u, bersegeralah untuk dapat keampunan, kena bersegera. Baik, yang tu kita tinggalkan sebentar sebab ini adalah ayat tema kita, perbincangan kita. Lalu kita nak tengok lagi 3 ayat ataupun kita nak tengok lagi 3 perintah Allah dalam memerintahkan berbuat 3 lagi urusan, 3 lagi perkara. Baik, jom kita mula dengan, saya kira, yang pertama dulu. Okey, kalau tadi ayat tema dia kita letak sekejap. Okey, kemudian kita nak patah balik untuk melihat beberapa perkara yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ataupun lafaz-lafaz yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika mana mengarahkan kita mencari satu perkara. Okey, jom kita mula tuan-puan. Siapa yang ada mushaf, siapa yang ada Quran, boleh selak-selak. Muhammad Alif, waalaikumsalam. Terima kasih banyak tuan. Yan, betul, surah Ali Imran ayat 133. Yang tu ayat tema kita, kita kunci, kita lock. Puan Zainab putus-putus orang lain ada yang kata clear, no? Saya pun nampak macam takut putus-putus sebab saya tengok situ duk berkelip-berkelip. Okey, baik tuan-puan, kita nak tengok, kita dah lock ayat 133 juzuk keempat. Kita patah balik, jomlah kita tengok pada beberapa perkara. Hari ini kita nak bincang dengan bagaimana nak lihat arahan Allah ketika mana suruh kita buat 4 perkara. Okey, yang pertama kita nak tengok dulu bagaimana Allah mengarahkan kita dalam urusan mencari rezeki. Jom kita tengok, buka, siapa yang ada Quran, tolonglah buka surah Al-Mulk ayat yang ke-15. Surah Al-Mulk permulaan juzuk ke-29. Macam saya kata, hari ni Masya Allah seronok kita nak bincang hari ni. Tapi macam tu lah perempuan, Al-Quran ni tak ada yang tak seronok. Seronok, ya. Kita baca-baca dalam masa yang sama, yang baca tersebut mesti kena cuba ambil faham. Mesti cuba ambil faham, tadabbur. Baik, jom kita tengok ayat 15 surah Al-Mulk. Taib, ayat 15 surah Al-Mulk. Betul ke ayat 15 surah Al-Mulk ni? Sat. Betul. Al-Mulk ayat yang ke-15. Perempuan cuba tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Sadaqallahul azim. Ayat 15 surah Al-Mulk. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula, dan dialah, ya, dialah alladhi, yang menjadikan al-arda, untuk kamu bumi, ya, untuk kamu bumi, al-arda, bumi, dhalula, yang mudah dijelajahi. Dialah yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu bumi untuk dijelajahi. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dan famshu, dan jelajahilah.
Jelajahilah ni perempuan. Ayat perkataan asalnya famshu adalah perkataan masya yamshi, berjalanlah. Famshu fi manakibiha, dan berjalanlah dan jelajahilah fi manakibiha, dalam setiap penjurunya, wa kulu mir rizqih, dan makanlah daripada rezekinya, kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Jalanlah di segenap penjuru dunia, di setiap penjuru bumi, dan makanlah rezeki daripada apa yang Allah berikan. Wa ilaihin nusyur, dan sesungguhnya kita ni kembali kepada Allah untuk dibangkitkan. Tolong fokus tuan-puan pada ayat perkataan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan mulai ayat pertama, huwallazi, dialah yang menjadikan bumi ini untuk kita mudah jelajahi, maka kita jelajahilah, maka kita berjalanlah fi manakibiha, di segenap penjuru bumi, ya, di segenap penjuru tempat kita berjalan ini, berjalanlah dan makanlah rezeki yang Allah berikan, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah untuk dibangunkan. Baik, tuan-puan, cuba tengok fokus pada perkataan famshu. Famshu ini adalah arahan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan nak cari rezeki, maka carilah hanya dalam keadaan famshu, berjalan. Ya, berjalan. Kita nak maksudkan apa? Berjalan ni maksud dia tak tergesa-gesa. Berjalan ni relax. Berjalan ini chill. Berjalan ini mencari rezeki, mencari harta dalam keadaan tidak tamak, tidak ada nafsu serakah, tidak kalut mencari harta, tidak tamak mencari harta, berjalan mencari harta secara perlahan-lahan. Allah gunakan perkataan famshu dalam keadaan bab cari duit, bab cari harta, bab kumpul harta, bab dapatkan jawatan, apa sahaja berkaitan dengan harta dan juga kewangan dan juga rezeki, cukuplah sekadar kita berjalan. Famshu. Taib. Sebab Allah dah aturkan rezeki masing-masing. Tetapi bukan maksud bila kata tak apalah Allah dah atur rezeki, kita tak gaduh duk pergi cari dah. Tak, kena cari. Kena cari. Sebab tanggungjawab mencari rezeki tetaplah tanggungjawab kita, walaupun Allah dah tentukan. Ya, kalaulah kata kita salah faham tentang rezeki, maksudnya tak payah cari, duduk sahaja di rumah, itu tak kena, tak teli dengan perkataan famshu, sebab Allah suruh keluar berjalan mencari rezeki fi manakibiha, dalam segenap penjuru. Ya, tapi kita dapat melihat bahawa apabila penggunaan perkataan itu adalah famshu, yakni berjalan, maka berjalan ini tidak perlu tergesa-gesa. Dalam bab nak cari duit, bab nak cari rezeki, bab nak cari harta, cukup sekadar berjalan adalah simbolik kita nak faham. Tak perlu tergesa-gesa, jangan tamak, taib, dan kena uruskan dengan perlahan-lahan. Maksudnya berjalan. Dan cubalah tengok lagi tuan-puan, dalam keadaan itu wakulu mir rizqih, dan makanlah, ya, dalam ayat itu, dan makanlah wakulu min rizqih, sebahagian daripada rezeki yang telah Allah berikan untukmu. Dalam keadaan ini kita nak faham bahawa bab rezeki kita hanya ambil keperluan kita, dan selebihnya berikanlah kepada orang yang memerlukan. Makan sahaja sebahagian yang mana kita perlukan, ambillah kadarnya, jangan berlebih-lebihan, jangan tamak. Dan kita tengok bab harta pun Allah dah sebut, selalunya mesti ada ayat, apa dia, contoh ayat yang kita hari pertama kita tengok kan, ciri-ciri orang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan, kurniakan kepada mereka itu, yunfiqun, mereka akan kembali infak, kembali sedekah, kembalikan wakaf, kembalikan zakat kepada orang yang memerlukan.
Tuan-puan, so kita jelas pada perkataan ini. Sekejap lagi kita buat conclusion sebab tak nampak lagi 3 ayat kan. Kita tengok yang pertama dulu. Jadi kita nampak bab rezeki, bab nak cari harta, bab nak kumpul harta, bab nak cari duit, kekal hanya dengan famshu, berjalan. Bererti tak perlu kalut-kalut, tak perlu tamak, tak perlu terkejar-kejar. Dan konsep rezeki mestilah diberikan, diambil apa yang kadar keperluan kita dan selebihnya diberikan kepada orang lain. Baik, tu yang pertama. Tuan-puan, jom kita tengok arahan Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua. Ya, dia sebenarnya 3 ayat yang lain tak semua ada dalam juzuk keempat. Tetapi sebab hari ini kita masuk juzuk keempat dan salah satu ayat ini berada dalam juzuk keempat. Jadi saya kira hari ini perbincangan kita tentang 4 ayat ini. Okey, tajuk dia nanti saya akan update dekat caption. Tetapi sekitar 4 cara Allah memerintahkan kita dalam mendapatkan 4 perkara. Okey, bantu saya untuk share video ini. Kerana apa yang kita bincangkan hari ini tak nafikan kepada apa yang kita bincangkan hari sebelum ni pun seronok. Ya, mukjizat sangat Quran ini, sangat cantik, sangat padu. Tetapi apa kita nak bincang hari ini ni, saya kira antara yang mungkin jarang-jarang kita sedar ketika membaca Quran. Okey, yang pertama tu kita dah settle. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Baik. So, bab rezeki famshu, cukup sekadar berjalan, iaitu Allah nak maklumkan cari duit, cari harta, cukuplah dengan berjalan sekadarnya. Tak payah kalut, tak payah terkejar-kejar, jangan tamak. Baik, yang kedua, tuan-puan, jom kita tengok ayat kedua, iaitu daripada surah Al-Jumu'ah ayat 9. Okey, ayat 9. Jom kita tengok surah Al-Jumu'ah ayat 9. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita buka Quran banyak-banyak. Alright. InsyaAllah. Cik Hazika, terima kasih banyak Cik Hazika, Ustazah Hazika. Puan Nur Hafizah, terima kasih banyak. Ustazah Nur Ismail. Okey. Cik Khairiyah, terima kasih banyak. Tuan Abdul Ghani. Yang saya berani panggil cik tu adalah orang yang betul saya kenal dah lah. Tapi itulah kadang-kadang saya tak kenal tuan-puan sebahagiannya kan. Cik kau puan. Jadi kadang-kadang saya panggil puan. Saya minta maaf banyak-banyak lah nah. Jangan marah. Jangan marah, tak main mengaji dah nah. Okey. Terima kasih Tuan Khairul Nizam. Puan Siti Aisyah. Puan Zaliatun Nur Awang Kecil. Ini adik-beradik saya. Masya Allah. Puan Marziyah. Waalaikumsalam. Puan Rofiza, terima kasih banyak. Puan Nadia Rashid, Puan Nazira Ghazali, Puan Fiqa Najiha, Puan Halimah Ismail Sanusi, Tuan Muhammad Faiz daripada Langkawi. Ya, betul Puan Kartina. Tak habis lagi ayat kita. Jom kita tengok ayat kedua. Ayat kedua saya kata ayat berapa perempuan? Ayat 9 surah Al-Jumu'ah. Jom kita tengok ayat 9 surah Al-Jumu'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Sadaqallahul Azim. Baik. Ayat kedua atau perintah kedua kepada 4 perkara. Ayat kita tadi adalah 4 cara perintah Allah atau 4 perintah Allah dalam nak mendapatkan 4 perkara. Ya. Tuan-puan, apa yang kita nak tengok? Kalau tadi bab rezeki Allah guna perkataan famshu. Bab harta, bab duit, bab nak kumpul kekayaan, sekadar berjalan, jangan tamak, jangan tergesa-gesa, jangan terkejar. Tetapi bab solat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila idza nudiya, diajak, diseru
Lissalah, untuk solat, min yaumil jum'ah, pada hari Jumaat. Wahai orang beriman, ketika mana engkau diseru untuk solat pada hari Jumaat? Bagaimanakah cara Allah mengarahkan kita orang beriman untuk menunaikan solat apabila diseru pada hari Jumaat? Fokusnya pada hari Jumaat, itu solat Jumaat lah. Fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Tuan-puan, fas'au, bersegeralah. Okey, tuan-puan, kalau kita tengok ya, fas'au, maka bersegeralah. Ila zikrillah, untuk ingat Allah, bersegeralah untuk balik kepada Allah. Wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan itulah yang lebih baik bagi kamu kalaulah kamu tahu. Fokus kita pada perkataan fas'au ila zikrillah wa dharul bai'. Baik, apa maksud ayat ini tuan-puan? Bab rezeki, berjalanlah. Bab salat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah. Ya, bersegeralah. Ya, kalau tengok perkataan di sini, fas'au, bersegeralah, kalau kita nak katakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam nak menunaikan solat dengan perkataan segera, kena buat cepat. Ya, kena buat cepat, jangan tangguh. Hingga kan apa pun yang dia tengah buat waktu tu, dia tengah berjual beli, misalnya wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Apa yang dia tengah buat pada waktu tersebut, tapi bila idza nudiya lis-salah, bila kamu diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, apa pun yang kamu sedang buat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mengingati Allah, wa dharul bai', dan tinggalkanlah perniagaan atau jual beli. So tuan-puan, cara Allah perintahkan kita pada perkara kedua adalah fas'au, bersegeralah. Bab solat kena segera. Ya, tinggalkan semua urusan kita, tak kisahlah kerja office ke, jual beli ke, apa sahaja. Bab solat, fas'au, kena segera, tinggalkan segala urusan dunia. Baik, so ini yang kita nak faham tuan-puan. Yang berniaga di kedai ke, di pasar ke, ya, di office, duduk di office ke, berjual beli di rumah ke, online berniaga ke, kan? Baik, tutup, bab solat kena tutup dan segera menunaikan solat pada hari Jumaat khususnya, dan sudah tentulah solat yang lain pun tuan-puan, bersegeralah. Okey, itu yang kita nak fahamkan pada ayat ini. Ya, walaupun itu adalah cara kita cari rezeki, tetapi ingat, bila dibandingkan cara rezeki adalah famshu, tetapi bila bab solat kena fas'au, bersegera. Yang ketiga tuan-puan, okey, saya kira jelas adalah yang tu. Okey, hari ni insya-Allah kita nak cuba ringkaskan, sebab kita dah faham dah. Kalau kita tak cerita panjang pun tuan-puan cuba tengok. Ya, kalau tadi bab jawatan, bab rezeki, cukup sekadar kita famshu. Tetapi ya, bab solat, iaitu kewajipan kita, sehingga kan kena tinggalkan cari rezeki itu dan bersegera untuk solat. Yang ketiga tuan-puan, jomlah kita tengok pada ayat kita tadi, surah Ali Imran ayat 133. Okay, ayat 133. Apa pula yang ada dalam ayat 133 surah Ali Imran ini? Iaitu juzuk yang keempat hari ini. Juzuk keempat hari ini, iaitu ayat yang balik kita baca tadi, ya, 133 surah Ali Imran. Betul tak Ali Imran? Ini juzuk keempat dah, no? Masya Allah. Okey, 133. Puan-puan tengok ayat yang kita baca tadi. Wasari'u, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin.
Dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan pengampunan min rabbikum, daripada Tuhan kamu, wa jannatin, dan juga segeralah dalam nak dapat syurga, ya, arduhas samawati wal ard, yang mana luas dia seluas langit dan juga bumi, uiddat lil muttaqin, yang mana Allah sediakan perkara ini untuk orang-orang bertakwa. Dan siapakah orang bertakwa? Kita dah bincang pada hari pertama. Orang yang bertakwa yang pertama sekali adalah percaya kepada perkara ghaib. Yang ulama bincangkan, lihatlah betapa orang bertakwa ini, ya, sangat penting. Ciri-cirinya kita tengok Allah sebut yang pertama, ciri orang bertakwa adalah percaya kepada perkara ghaib. Ya, sudah tentu kita tak nampak Allah, ya, kita sembah Allah. Kita tak nampak pahala dan dosa. Kita tak nampak syurga dan neraka. Kita masih belum nampak lagi hari kebangkitan, hari akhirat. Kita tak nampak malaikat yang mencatat. Tetapi kita beriman dengan adanya Allah, adanya hari kiamat, adanya pahala dan dosa, adanya syurga dan neraka, adanya malaikat di kiri kanan kita yang mencatat. Maka tuan-puan, itulah ciri orang bertakwa. Percaya, beriman kepada adanya 6 perkara ini. Itu ciri orang bertakwa. Dan untuk orang bertakwa, lihatlah Allah sediakan jannah, syurga, yang mana keluasannya seluas langit dan juga bumi. Tak boleh nak bayang tuan-puan. Bumi pun kita ada setakat mata memandang je kita mampu tengok. Tetapi sebenarnya bumi lebih besar daripada ni, langit lebih besar daripada ni. Dan jannah itu syurga yang ditawarkan untuk orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu, keluasannya meliputi langit dan juga bumi. Baik. Jadi, dalam bab nak cari pengampunan Allah ini, Allah guna perkataan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah dalam nak mencari keampunan daripada Tuhan kamu. Dalam ayat ini tuan-puan, apa yang kita nak faham? Kalau cari rezeki sekadar berjalan, jangan kalut, jangan tamak, jangan terkejar-kejar. Kalau bab solat fas'au, kena bersegera, ya, untuk dirikan solat. Wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Nak bagi tahu, kalau dalam keadaan rezeki kita berjalan, bila bertembung dengan antara cari rezeki dengan apa dia? Salat, fas'au ila zikrillah, maka segera. Kalau nak cari pengampunan Allah, ini kita sebut bergegaslah. Dia kalau kat sini segera juga, perempuan, segera juga. Tapi beza kita nak fahamkan di sini, segera dengan tadi bergegaslah. Pada ketika itu, bergegas itu apabila dalam keadaan kamu telah diseru, diajak, terus buat. Terus buat. Okey? Itu maksud bersegera fas'au. Ya, kalau dalam kitab yang saya rujuk ini, fas'au ini lebih letak dengan segera. Okey, tetapi bab nak cari keampunan, sari'u. Baik, dalam keadaan sur'ah, cepat. Okey, kena cepat. Bab nak cari keampunan ini, cuba tuan-puan tengok, cepat dia dalam keadaan bergegas. Saya suka guna perkataan bergegas. Dan dalam bergegas itu tuan-puan, kalau tengok sara'a, dia kena saling berlumba-lumba, bergegas. Ya, yang ni ada mutual, ada saling. Ya, maksudnya kita, ya, walaupun dalam keadaan lain kita memang berlumba mencari rezeki. Bab solat kita bersegera. Baik, tetapi dalam keadaan nak cari keampunan Allah ini, kita lebih perlu berlumba-lumba tuan-puan. Saya kena berlumba-lumba dapatkan keampunan Allah, dan perempuan juga kena berlumba-lumba dapatkan pengampunan Allah. Kita sebut bergegas. Baik, ayat ini tuan-puan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bergegaslah mencari keampunan Allah dan mencari syurga Allah. Kena cepat-cepat, kena bersegera, jangan lambat. Dan orang yang bergegas menuju ampunan Allah, itulah orang yang bertakwa. Siapa di antara kita yang cepat-cepat ataupun dalam keadaan bergegas, bersegera
mencari keampunan Allah, ya, mencari keredaan Allah, mengharapkan syurga Allah. Siapa yang dalam keadaan cepat dan pantas cari perkara-perkara ini, itulah mereka orang yang bertakwa. Lalu apakah ganjaran orang bertakwa? U'iddat lil muttaqin tadi, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Ganjaran untuk orang bertakwa tidak lain dan tidak bukan syurga, wal'ayazubillah, syurga yang luasnya langit dan bumi. Baik, ini kita cerita tentang bergegas menuju keampunan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dalam keadaan ini tuan-puan, antara jalan orang yang bergegas ini, ya, cara dia nak bergegas kepada nak cari keampunan Allah, ya, antara lain yang saya nak share dengan tuan-puan di sini, yang pertama, cakap pun dah melelong dah tuan-puan. Yang pertama, infak pada waktu sempit mahupun pada waktu lapang. Ini ciri-ciri orang yang bergegas nak cari keampunan dan syurga Allah. Orang yang sentiasa dalam keadaan berlumba-lumba, bersegera, bergegas nak cari keampunan Allah dan nak cari syurga Allah, antara cirinya adalah sentiasa infak rezeki yang dia ada, wakaf, zakat, sedekah, ada pun dalam keadaan dia lapang, mahupun dalam keadaan dia sempit. Tengok ciri orang bertakwa tuan-puan. Ya, dia nak cari keampunan dan syurga Allah, dia tak sedekah pada waktu dia lapang sahaja. Maksud lapang adalah dia senang, tetapi dia juga sedekah dalam keadaan dia sempit. Ya, dia sempit. Dan juga ciri-ciri orang yang bergegas mencari keampunan Allah adalah memaafkan kesalahan orang lain. Tuan-puan, saya kira sebagai manusia, saya sendiri sebagai manusia biasa, ya, memanglah sangat sukar nak memaafkan orang. Ya, kadang-kadang kita terimbau-imbau apa yang masih orang kata apa, teringat-ingat apa yang orang buat dekat kita misalnya. Ya, orang kata apa, bahasa Inggeris dia tu forgive but not to forget. Ya, maafkan tetapi tidak boleh melupakan. Ini adalah perkara ataupun cabaran kepada kita semua, tuan-puan. Namun apa yang saya boleh nasihatkan untuk diri saya dan kita semua, ya, kalaupun mungkin saya ada baca dekat mana dalam 2-3 hari lepas, dalam kitab mana, dalam buku mana saya dah tak ingat, tapi saya baca lebih kurang macam ni lah, atau saya baca kat Facebook saya pun tak ingat. Tapi dalam keadaan macam ni dia kata, maaf kalau orang sesiapa pun, maksudnya yang melukai kamu ke, yang buat salah kat kamu ke, maafkanlah dia. Mungkin kamu maafkan dia bukan untuk dia, ya, walaupun mungkin dia tidak, ayat dia tu mungkin bukan dia layak dimaafkan, mungkin dia buat sesuatu itu tidak wajar untuk kamu maafkan, ya, bukan kamu maafkan dia untuk dia, tetapi kamu maafkanlah dia untuk kamu, untuk ketenangan jiwa kamu. Sebab kamu tak berhak duduk dalam keadaan jiwa yang bergelodok kerana teringatkan orang buat dekat kita. Saya suka dengan kata-kata tu, saya share dengan tuan-puan, tapi saya tak ingat kat mana saya baca dah. Okey, tapi dia kata macam itulah. Ya, maafkanlah orang walaupun mungkin dia tidak layak dimaafkan dalam keadaan apa yang dia buat dekat kamu tu sangat besar. Maafkan dia bukan untuk dia, tetapi maafkanlah dia untuk kamu mendapat jiwa yang lapang dan fikiran yang tenang. Baik, so ini adalah cara orang bersegera nak dapatkan dan bergegas nak dapatkan keampunan Allah, antara lain memaafkan orang. Saya kira ini agak mencabar. Saya juga sebagai seorang manusia yang kadang-kadang kita teruji dengan beberapa di sekeliling kita dan sebagainya. Tetapi marilah kita berusaha, tuan-puan, sebab antara ciri-ciri orang yang bersegera dan bergegas mendapatkan keampunan Allah dan syurga Allah yang luasnya langit dan bumi ini, antaranya memaafkan orang lain. Dan antara lain adalah apa dia, tuan-puan? Bertaubat kepada Allah atas segala dosa-dosa dan maksiat yang telah dilakukan. Ini ciri-ciri orang yang bergegas mendapatkan keampunan Allah, bertaubat atas apa yang dia buat dan meninggalkan dosa. Ya, meninggalkan dosa.
dalam keadaan dia bersegera minta ampun dengan Allah, dalam keadaan itu juga dia meninggalkan dosa-dosa yang telah dilakukan ataupun dibuat. Baik, tuan-puan, jalan menuju ke keampunan Allah Subhanahu wa taala ini, ya tuan-puan, maksudnya 6, kalau saya boleh baca kat sini tuan-puan, 6 jalan menuju keampunan Allah ini dihimpun dalam 2 ayat surah Ali Imran ayat 134 dan 135, iaitu lanjutan dalam ayat di atas. Ya, maksudnya dalam ayat 133 kita tadi, kita baca wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Macam mana kita nak tahu orang bertakwa itu siapa? Jom kita tengok ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat 134. Okey, sejam 45 minit dah no. Okey, baik. Ayat 134 kita cerita ciri, Allah ceritakan ciri orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ayat dia berhenti dekat u'iddatil muttaqin alladzina, iaitu orang yang bertakwa ialah orang yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia sedekahkan harta dia, dia nafkahkan harta dia, dia zakat, dia wakaf, dia infakkan harta dia fis sarra, adapun dalam keadaan senang, wad dharra, macam saya kata tadi. Orang bertakwa dia akan sedekahkan harta dia dalam keadaan dia ada banyak duit atau dia ada duit sikit, dia ada kelapangan rezeki atau dia ada sedikit kesempitan, ya, dia sedekahkan harta dia. Wal kadhimina al ghayza, dan juga orang yang menahan kemarahannya. Ini ciri orang bertakwa tuan-puan. Marilah sama-sama kita berusaha menahan marah dan memberi sedekah dan infak dalam keadaan kita senang dan kita sempit. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Oh, Allah itu, sesungguhnya Allah itu sangat suka pada orang-orang yang berbuat baik. Ini ada 3 ciri orang bertakwa yang Allah ceritakan sebagai lanjutan kepada orang bertakwa. Dia segera nak dapatkan keampunan dan syurga Allah, lalu dia akan sedekahkan harta dia dalam keadaan sempit dan juga keadaan tadi janji nak buat 30 minit kan, dah terlajak dah. Okey, dalam keadaan sempit dan lapang, memaafkan kesalahan orang, dan juga dalam keadaan dia menahan marah. Dan juga ayat 135 juga adalah penceritaan kepada siapakah orang yang bersegera mendapatkan kasih sayang keampunan Allah itu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Dan juga orang yang bertakwa itu orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, okey, ataupun dia menganiaya, dia menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, dia akan ingat kepada Allah, fastaghfaru li dhunubihim, dan dia akan minta ampun kepada Allah. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, dan siapalah lagi yang dapat mengampunkan dosa dan dosa-dosa dan maksiat yang telah kita lakukan, illa Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak lagi meneruskan perbuatan kejinya dan itu sedang dalam keadaan sedang mereka mengetahui. Maksudnya tuan-puan, ciri lain kepada orang bertakwa pada ayat 134 dan orang 135, dan orang-orang yang bertakwa ini akan segera dan bergegas mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak tengok lebih kurang sama, ya, fas'au juga segera, wasari'u juga bersegera, nak sebutkan adalah bergegas. Tetapi dalam keadaan fas'au itu dalam keadaan dia wajib buat. Ya, bila sampai seruan fas'au terus buat. Maksudnya lebih pantas. Adapun orang yang bertakwa, ya, dalam orang bertakwa ini dia bergegas. Ya, dia cepat-cepat. Ini dalam keadaan dia tetap wajib, ya tuan-puan. Tetapi kadang-kadang kita tengok
mungkin perbezaan kasar yang kita dapat lihat, ya, gegas mencari keampunan Allah ini kita tak nampak. Kita tak nampak. Yang tadi fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', bila idza nudiya lis-salat, apabila kamu diseru untuk menunaikan salat Jumaat. Tetapi dalam keadaan keampunan, Allah seru, tapi kita tak nampak, kita tak dengar. Ya, kita tak nampak dan kita tak dengar. Dalam keadaan nak cari keampunan Allah. Dan ciri orang bertakwa, dia memang akan bergegas untuk mendapatkan keampunan dan syurga Allah. Dan ciri orang bertakwa dilanjutkan pada ayat 134 dan 135, yang mana yang pertama ciri orang bertakwa dalam ayat ini diceritakan mereka itu yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia infak pada waktu susah dan juga senang. Wal kadhimina al ghaidh, dan juga dia tahan marah. Wal 'afina 'anil nas, dia maafkan manusia. Dan ayat berikutnya, apabila dia fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, bila dia zalimi dirinya sendiri atau berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka dia buat apa? Dia mencari keampunan Allah. Ya, dia ingat Allah. Dan juga fastaghfaru li dzunubihim, dia minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa dia. Dan siapalah lagi yang nak ampunkan dosa kita, tuan-puan? Illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak teruskan lagi apa perbuatan keji yang dia telah lakukan. Ini ciri orang bertakwa. Ya, kalaupun dia menzalimi dirinya sendiri, dia buat perbuatan keji, dia segera mencari keampunan Allah. Dan yang keempat, tuan-puan, yang terakhir ayat kita adalah surah Az-Zariyat ayat 50. Surah Az-Zariyat. Ya, tuan-puan. Az-Zariyat muka surat 520 ayat 50. Ayat 50, muka surat 522. Ni yang keempat, ya. Nanti tuan-puan tolong doakan saya ada rezeki keberkatan masa. Saya boleh tulis balik 4 nota ini di wall Ustazah Nurni, dan tuan-puan harapnya dapat dikongsikan, disebarkan kebaikan dan manfaat ini kepada kawan-kawan yang lain juga. InsyaAllah saya akan menulis juga nanti, tapi tuan-puan tulislah dulu di wall masing-masing. Baik, yang terakhir 50. Okey. Cuba tengok puan-puan, ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zariyat. Baik. Fafirru ila Allahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Sadaqallahul azim. Ayat 50 adalah fafirru ila Allah, maka bersegeralah, berlari, bukan segera saja. Fafirru ila Allah, lari, segeralah kembali. Fafirru ila Allah. Ya, farra ni kalau ikutnya larilah. Kita nak contohkan berlari ataupun dalam keadaan bersegeralah. Dalam keadaan segera juga, semua ni dalam keadaan segera kecuali cari rezeki tadi. Baik, tetapi dalam keadaan ini kita nak sebutkan bersegera dalam keadaan berlari. Fafirru ila Allah, segeralah mencari Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin, yang mana sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang jelas daripada Allah untukmu. Yang ni ayat yang Nabi sebutkan. Ini itu, taib. Tetapi perkataan yang kita nak fokus adalah fafirru ilallah. Ya, berlarilah. Berlarilah. Ya, dalam keadaan berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-puan, janganlah pelan-pelan pi dekat Allah, pelan-pelan. Pi dekat dunia kita laju, salah terbalik. Pi dekat dunia pelan-pelan, famshu, jalan je. Tapi bila balik kepada Allah, fafirru, lari. Baik. Maka segeralah kembali kepada Allah untuk taat kepada Allah, untuk balik kepada Allah. Taib, siapakah orang bertakwa? Puan Ina Nordin nak buat nota. Tuan Akram Zaki, Masya Allah. InsyaAllah syukran Ustazah Ilmu hari ini saya akan cuba pindahkan dalam video pendek Street Dakwah. Alhamdulillah, terima kasih banyak tuan. Semoga ada manfaat untuk tontonan orang lain. Alhamdulillah. Ya, sebab 4 perkara ni kan. Dan juga Tuan Baharudin Budi, insya-Allah. Terima kasih banyak Tuan. Okey, ayat terakhir ini tuan-puan nak cerita, wahai Rasul. Ya, wahai Rasul, katakanlah kepada mereka, berlarilah untuk menghindari siksaan Allah dan kemaksiatan Allah pun dalam keadaan berlari. Dan fafirru ilallah, cepat-cepatlah berlari balik pada Allah, balik pada redha Allah, cari perkara yang boleh buat kita taat kepada Allah. Baliklah kepada Allah dalam keadaan kita zikir, kita ingat Allah.
kena lari. Terima kasih Tuan Khairul Ridwan. Masya Allah, anak kandang saya di Pusat Metro Classic Quiz. Terima kasih banyak. Okey, dalam keadaan balik untuk buat ketaatan kepada Allah, fafirru, maka berlarilah menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud fafirru ilaih, ya, kalau tuan-puan tengok di sini adalah berlarilah menuju Allah. Ya, kata kunci bagi pencari rezeki berjalan, ya, secara santai, jangan kalut, jangan tamak. Ya, sebab apa? Rezeki Allah dah tentukan setiap daripada kita. Tetapi kita kena berusaha dalam keadaan berlari sahaja. Berjalan sahaja. Tidak perlu berlari dalam cara rezeki. Maksudnya tidak perlu terkejar-kejar mengumpul harta. Tidak perlu tamak, tuan-puan. Cukup sekadar untuk kita berjalan mencari rezeki. Tetapi bila salat, fas'au, ya, dalam nak tunaikan ataupun nak dirikan salat, kita haruslah segera mendirikan salat. Adapun dalam keadaan kita nak menuju keampunan Allah, syurga Allah sebagai orang bertakwa, dia akan pergi dengan bergegas. Tetapi tuan-puan, dalam keadaan kita nak balik kepada Allah secara total, nak buat ketaatan kepada Allah, nak cari keredaan Allah, nak tinggalkan kemaksiatan, mesti dalam keadaan berlari. Ya, berlari. Jadi kalau pencari rezeki berjalan biasa atau santai sahaja. Ya, tetapi untuk akhirat, 3 pergerakan dia. Untuk dunia berjalan, untuk akhirat dia kena fas'au, dia bersegera, dia kena wasari'u, bergegas, dan juga dia kena fafirru, berlari. Kalau fas'au ni tuan-puan, cuba tengok perkataan sa'a. Taib, yang kita jumpa sa'i, ya, dalam ibadah umrah. Taib, masalah daripada Bukit Safa kepada Bukit Marwah, rindunya kita kepada Makkah dan juga Madinah. Ya, tuan-puan, kepada Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Ya, sa'i, berjalan. Berjalan itu ada pula dalam keadaan kita kata lampu hijau tu kan, puan-puan, berlari anak. Ya, maksudnya berjalan pantas tetapi dalam keadaan tidak terlalu pantas, bukan berlari tetapi berlari anak. Itu sa'i, itu fas'au. Baik, tetapi dalam keadaan fas'au ini maksudnya bersegera. Okey, dia dalam lebih pantas daripada famshu, berlari. Okey. Tetapi tepatlah, dalam keadaan idza nudiya lis-salah, bila diseru kepada kamu untuk kamu berlari, untuk kamu menunaikan solat, maka fas'au, cepat buat. Dia berjalan dalam keadaan bersegera. Dia macam tu. Tetapi dalam keadaan satu lagi apa dia? Bersegera, fas'au, wasari'u, bergegas. Ya, berjalan cepat. Dalam keadaan berjalan cepat untuk cari keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. So 3 benda ni sangat dekat, ya. Tetapi yang paling pantas fafirru, berlari cepat. Okey, 3 perkara ini untuk akhirat kita. Untuk akhirat kena fas'au, untuk akhirat kena wasari'u, untuk akhirat kena fafirru. InsyaAllah saya akan tulis juga nota ini tuan-puan untuk lebih kita nampak insyaAllah ada rezeki. Dan 3 tahap ini perlu kita apply dalam keadaan mencari akhirat. Tetapi bab dunia cukup sekadar famshu, berjalan sahaja. Itu pun saya tak detailkan tu, apa perbezaan fas'au, apa perbezaan wasari'u, dan apa perbezaan fafirru. Okey, ada beza pula. Setiap perkataan ini sudah tentu ada beza tuan-puan. Dan insyaAllah saya akan detailkan perbezaan itu insyaAllah dalam tulisan nanti kalau ada rezeki. Ya, sebab kalau cerita lagi perbezaan fas'au, sari'u, dan juga apa dia nak kata fafirru ini lagi panjang. Tetapi cukuplah untuk saya konkludekan, untuk dunia Allah hanya menggunakan satu sahaja, famshu. Tetapi untuk akhirat Allah menggunakan 3, fas'au, wasari'u, fafirru ilallah. Ya, bersegera, bergegas, dan juga berlari untuk cari. Kalau bersegera untuk solat, kalau bergegas untuk cari keampunan Allah,
dan berlari untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk akhirat ada 3 cara Allah mengarahkan kepada kita, dan juga untuk dunia Allah mengarahkan kita dalam keadaan famshu. Cukuplah sekadar berjalan sahaja tuan-puan yang dimuliakan.